Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam episod kali ini. Saya nak bagi tahu macam mana bagi korang yang nak apply loan kereta atau pinjaman kereta ni, tapi ada masalah dari segi dokumen korang sendiri. Jadi ada setengah pemohon ataupun customer ni, bila dia apply loan kereta dengan bank reject ataupun salesman bagi tahu kepada customer pemohon yang loan korang kena reject sebab tak cukup kuat, tak strong, lemah. Jadi perlukan penjamin ataupun istilah lainnya guarantor. So kat sini saya nak bagi tahu apakah kriteria guarantor atau penjamin yang dibenarkan, yang diterima oleh bank, dan juga apakah kriteria penjamin atau guarantor yang bagus untuk memastikan loan kereta korang lulus tanpa sebarang masalah lah bila korang provide dengan guarantor. Untuk penjamin ataupun guarantor ni hanya boleh daripada 3 golongan ni. Okey, saya jelaskan sekali, saya bagi tahu sekali lagi. Penjamin atau guarantor yang dibolehkan hanya daripada 3 golongan ni. Golongan yang pertama adalah pasangan. Maksudnya contoh kalau korang dah berkahwin, yang apply loan, sama ada suami atau isteri, jadi pasangan dia yang boleh jadi guarantor ataupun penjamin. Golongan yang kedua adalah parents atau mak ayah korang lah. Mereka juga boleh jadi penjamin ataupun guarantor kepada korang. Dan golongan yang ketiga adalah adik-beradik. Adik-beradik sama ada kakak, abang, adik, tapi macam sepupu ke tak dibenarkan. Tapi adik-beradik ni ada setengah bank yang accept, ada setengah bank yang tolak. Sebab adik-beradik masuk dalam kategori grey area. Maksudnya ada setengah yang boleh, ada setengah yang tak boleh. Kemudian saya dah bagi tahu golongan 3 golongan ni yang boleh jadi penjamin untuk korang. Kalau kita nak tahu penjamin tu okey ke tak okey ke, boleh lulus ke tak boleh lulus ke, ada beberapa kriteria lah yang bank pandang. Kriteria yang pertama, gaji basic penjamin tu, gaji basic ya. Gaji basic ya mesti 2,000 dan ke atas. Sebenarnya gaji kita ni ada tiga benda ya dan perlu diperhatikan. Pertama, gaji basic atau gaji pokok. Gaji pokok ni adalah yang tiap-tiap bulan memang tak akan berubah, fix. Yang company atau syarikat atau kerajaan akan bayar pada korang. Kemudian gaji kasar. Gaji kasar ni adalah jumlah akumulatif yang gaji yang korang dapat. Maksudnya contoh macam gaji basic korang contoh 2,000, tambah dengan OT, tambah dengan allowance, tambah dengan insentif. Jumlahkan semua tu akan dapat gaji kasar. Kemudian kita pergi kepada gaji bersih. Gaji bersih ni maksudnya contoh korang gaji kasar contoh 2,000. Okey, dah tambah gaji pokok semua allowance. Kemudian tolak dengan EPF, SOCSO, pendahuluan atau mungkin kelab ke, sukan ataupun ASB, pinjaman ke apa semua. Dah tolak semua tu akan dapat gaji net pay kalau dalam payslip ataupun kita panggil sebagai gaji bersih. Jadi gaji bersih itulah yang akan masuk ke dalam akaun korang. Bukan gaji kasar. Salesman tanya gaji korang berapa, korang kena tahu gaji basic korang berapa dan gaji bersih korang berapa. Gaji kasar okey lah, tapi sebenarnya tak begitu penting lah. Yang penting gaji bersih dengan gaji basic. Lanjutan daripada apa yang saya jelaskan tadi, untuk penjamin atau guarantor, gaji basic atau gaji pokok dia, ini untuk kriteria penjamin yang bagus. Gaji basic mesti 2,000 dan ke atas. Dan juga gaji bersih dia juga mestilah 2,000 dan ke atas. Maksudnya gaji basic 2,000 ditambah dengan insentif ke OT apa semua tu, jadilah berapa 2,000 sekian. Bila tolak dengan EPF so sekian, gaji bersih masih 2,000 dan ke atas. Jadi ini boleh kategorikan sebagai kuatlah dia punya slip gaji dia. Kemudian kriteria yang ketiga, tadi saya dah pergi pada gaji basic 2,000 ke atas, gaji bersih 2,000 ke atas. Dan yang kriteria yang ketiga, komitmen dia rendah. Maksudnya penjamin ni dia dah ada loan rumah ataupun personal loan atau kad kredit atau loan kereta dan sebagainya.
dia punya jumlah komitmen tu mestilah rendah. Kalau komitmen dia tinggi, still sama, bank tetap akan reject. Sebab bila contoh pemohon ataupun korang sendiri tak mampu bayar, guarantor pun takkan mampu bayar juga. Jadi bank akan masukkan komitmen ni sebagai kriteria juga untuk nak meluluskan loan kereta korang tu. Jadi korang kena tanya guarantor korang, komitmen apa yang dia ada. Contoh kalau dia ada personal loan saja, kena buat kira-kira lah. Itu korang kena tengok assessment lah lebih lanjut macam mana nak ni. Tapi kena pastikan komitmen dia rendah. Contoh gaji bersih dia 3,000, tapi dia ada loan kereta, personal loan, dia ada loan rumah, dia ada kad kredit. Bila kira-kira semua, tolak. Gaji yang betul-betul tertinggal kat tangan dia cuma ada 500. Memang tak lepas lah. Sebab kalau contohlah korang tak dapat bayar, takkanlah macam penjamin pun bayar 500, dia nak makan apa kan. Sebab bank tak pandai lain, dia tengok berdasarkan slip gaji. Dan kriteria yang keempat, tadi saya dah bagi tahu gaji basic 2,000 ke atas, gaji bersih 2,000 ke atas, komitmen rendah. Dan kriteria yang keempat, stiker cantik. Maksudnya dia dah ada komitmen dan dia punya payment dia cantik. Dia bayar on time, atau dia bayar mungkin double, dia bayar sebelum tarikh, sebelum deadline, tak ada tunggakan, apalagi kalau macam blacklist apa semua tu, itu boleh kita kering stiker cantik lah. Jadi bank tengok pun senang. Inilah bagi saya 4 kriteria secara umum lah menjadikan guarantor atau penjamin tu adalah seorang guarantor dan penjamin yang bagus untuk korang. Jadi kalau korang nak cari guarantor, mungkin susah nak dapatkan yang memenuhi kriteria ni, tapi at least memenuhi 50% ataupun 70% dari kriteria ni pun dah mencukupi. Sebab bank akan ambil banyak perkara jugalah untuk nak pertimbangkan kelulusan loan korang tu. Contoh korang gaji korang 1,500, guarantor pun gaji 1,300. Dia tak strong, dia nak support korang punya loan tu pun tak support. Sebab korang punya profile mungkin dah weak, lemah, guarantor pun lemah. So bank nak approve pun ragu-ragu. Kalau contoh dia bagi lulus, korang tak boleh bayar, guarantor boleh ke bayar? Jadi itu yang jadi pertimbangan bank lah nak luluskan loan korang. Jadi lepas ni, kalau korang nak cari guarantor, pastikan ada nanti 4 kriteria yang saya sebutkan ni. Nanti saya akan tulis ke bahagian description apa kriteria. So senang lah korang nak, mungkin dah terlepas video ni, boleh tengok dekat bahagian description. Dan juga penjamin yang saya jelaskan di awal video tadi, 3 golongan yang boleh jadi penjamin lah. Kalau korang tengok video ni bermanfaat, boleh share kepada kawan-kawan, dan boleh like video ni dan subscribe channel saya untuk video-video yang seterusnya lah. Kita jumpa lagi next time.